Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada kitab Idaman Penuntut pada perkara yang membatalkan sembahyang. Dan malam ni kita masuk perkara yang ketujuh daripada 11 perkara yang membatalkan sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ketujuh daripada 11 perkara yang membatalkan sembahyang. Berpaling daripada kiblat dengan dada ke kiri atau ke kanan, sekalipun dengan sebab dirempuh atau ditolak orang sekalipun dengan sebab dirempuh atau ditolak orang, sekalipun dengan segera ia kembali membetulkan, hukumnya tetap batal juga. Kenapa? Kerana jarang-jarang berlaku keadaan semacam itu di dalam sembahyang. Jadi perkara yang ketujuh yang membatalkan sembahyang ialah dada kita ni berpusing daripada arah kiblat ke kiri atau ke kanan. Pada waktu kita sembahyang dalam keadaan berdiri. Kalau sembahyang dalam keadaan terlentang, kita kena hadap kiblatnya, muka dan tapak kaki kita. Kalau kita sembahyang dalam keadaan mengiring atau rusuk kanan atau rusuk kiri, maka yang kena hadap kiblatnya ialah dada dan muka kita. Dada dan muka. Jadi mengikut posisi kita sembahyang. Kalau kita sembahyang telentang macam ni, biasanya gitulah kalau orang sakit, sembahyangnya terlentang. Sebab itu kalau orang sakit, tuan-tuan semua, terutama sekali sakit nak meninggal, dia panggil muhtadar. Muhtadar ni makna sakit, dalam posisi sakit yang nak meninggal. Maka kita kena letakkan mak ayah kita atau siapa saja yang sakit ni dalam posisi yang dia boleh sembahyang. Kalau dia boleh mengiring, dahulukan mengiring dulu. Maksudnya memanjang ke arah macam ni lah, manjang gini, dada dia menghadap ke arah kiblat. Kalau dia tak boleh mengiring, mana dia terlentang, tukarlah kati itu pusing dada dia menghadap ke depan, kaki dia menghadap ke depan, muka dia menghadap ke depan ke arah kiblat. Dan kita letakkan bawah kepala dia tu suatu yang tinggi, bantal boleh 2 biji supaya muka dia menghadap kiblat. Akhmasah ni tapak kaki. Tapak kaki di bawah ni menunjuk ke arah kiblat. Saya tengok tuan-tuan semua, dalam pengurusan orang yang nak meninggal ni, banyak juga di kalangan kita ni tersilap dia letak posisi ayah dia, mak dia yang nak meninggal. Duduknya dalam keadaan terlentang, tapi posisinya kepala belah sana, kaki belah sini. Itu kalau mengiring tuan-tuan semua. Jadi kalau orang tu nak sembahyang kan susah.
Sebab tuan-tuan semua, pertama, selagi mana dia ada akal, dia kena semayang. Last sekali tuan-tuan semua, semayang ni macam mana? Kena lalukan ataupun gambarkan semayang tu dalam hati kita. Itu paling last sekali. Maksudnya kita dah tak boleh nak buat apa. Kelopak mata pun tak boleh nak bergerak. Tangan pun tak boleh nak bergerak. Apa, lidah pun tak boleh nak bergerak. Apa benda tak boleh. Tapi kena ingat semayang tu seolah-olah terakam dalam kepala kita. Kita sedang buat semayang. Mula-mula berdiri. Lepas berdiri, baca Fatihah, takbir dulu lah, Allahu Akbar. Lepas takbir apa? Baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, rukuk. Ijra'us salati ala qalbi dalam bahasa Arab. Melalukan, buat semayang tu, videokan semayang tu, gambarkan semayang tu, kita sedang semayang dalam hati kita. Itu last sekali. Maknanya dia sekarang ni dalam keadaan muhtadar, sakit nak meninggal ni, akal dia mungkin ada lagi. Dan dia orang yang biasa semayang. Bila masuk waktu dia nak semayang, cuma dia tak boleh cakap kat kita. Jadi dia pun masuk waktu, kita pun cakap kat dia, ayah masuk waktu. Dia nak jawab tak boleh, tak larat apa semua. Maka dia pun semayang lah. Semayang masa tu macam mana? Dia memperlakukan perbuatan semayang tu dalam hati dia. Jadi mestilah posisi tu menghadap ke arah kiblat. Jadi tuan-tuan semua pusing katil tu. Adjust, bagi kaki menghadap kiblat. Kalau boleh lah, kalau tak boleh rumah sempit tu hal lain tuan-tuan semua. Ini hak kita cerita ni hak boleh. Tak ada lah kalau tak boleh sampai kita nak robohkan dinding tu, tak. Ini keadaan kalau boleh. Sebab apa? Sebab orang yang meninggal, orang yang sakit nak meninggal ni lagilah berhajat nak kepada semayang. Sebab dia ni ala syafiril maut dia panggil. Di tebing kematian. Mana sikit lagi nak jatuh dalam kematian. Maknanya lebih berhajat kepada waktu semayang. Pada semayang lebih daripada orang yang sihat. Walaupun sihat ke sakit kena semayang belaka. Cuma dari segi fikir logik macam tu. Jadi dada kita ni bila beralih daripada arah kiblat kiri ke kanan dalam keadaan semayang berdiri tadi, maka batallah semayang. Dia kata walaupun dirempuh orang atau ditolak orang. Tengah-tengah kita ada semayang, ada orang datang rempuh, terpusing daripada arah kiblat. Berhenti semayang dan kena takbir balik. Allahu Akbar. Batal semayang. Walaupun rumpuh tu sikit dan terus kita betulkan. Lepas tu dia kata, sekalipun dengan segera, ia kembali membetulkan. Walaupun dia rempuh tu, lepas tu kita cepat-cepat betulkan. Berbeza dengan masalah terbuka aurat yang kita belajar pada kuliah sebelum ini. Kalau dia terbuka aurat, cepat-cepat tutup, tak ada masalah. Angin tolak dia, kipas besar ni kan, pusing kuat pula, terselak kain dia, dia tutup cepat-cepat, tak batal semayang. Tapi dalam masalah terubah ataupun terpaling daripada kiblat ini, walaupun dia cepat-cepat betulkan, semayang dia dah batal lah. Jadi tuan-tuan kena ingat, masalah ini terutama sekali kalau kita semayang tempat ramai, semayang di Mekah ke, semayang di Madinah ke, semayang di masjid-masjid yang ramai orang rempuh, yang jenis orang suka rempuh kita. Kita ada tengah semayang, dia berdebu langgar kita. Kita pun pusing dah. Tapi kita pusing balik, terus semayang tu. Dan semayang kita tu dah batal. Okay, mana dalil kata batal? Ini dia sebut di sini ni. Sekalipun dengan segera ia kembali membetulkannya, hukumnya batal juga. Kenapa? Soalannya kenapa batal juga? Ini dalil dia panggil. Bukan dalil Al-Quran dan hadis. Ini dalil illah dia panggil. Kenapa batal juga? Kerana jarang berlaku keadaan semacam itu dalam semayang. Benda macam tu jarang berlaku. Oleh itu, dalam kaedah fiqah dia ada al-nadiru kal-ma'dum. Kalau orang belajar qawaid fikih, dia panggil benda yang jarang berlaku, hukum dia macam tak ada. Maksudnya tak boleh diambil kira. Jadi maknanya benda jarang berlaku itu, maknanya dia tak boleh diambil kira, maka hukumnya tetap batal. Adapun terselak aurat dan sebagainya, ini benda biasa berlaku. Sebab itu kalau terselak tutup cepat-cepat dimaafkan. Biasa terselak ni benda biasa. Cuma kita je di Malaysia ni jarang berlaku kerana dinding masjid kita tertutup. Kalau orang dulu-dulu semayang tengah padang,
Pada pasir angin datang kuat itu biasa, terbuka aurat itu benda biasa. Okey? Itu. Seterusnya dia kata kecuali jika berpaling dengan sebab jahil atau terlupa. Dua masalah ni, jahil atau terlupa. Dia tak tahu kata terpaling daripada kiblat ni batal sembahyang. Ataupun dia terlupa. Dia tak teringat kata dia tengah sembahyang. Dia tengok member dia tu, dia tak ingat dia tengah sembahyang. Dia pun pusing tengok member dia. Sebaik tak tegur lagi ya. Pun dia betul ingat aku tengah sembahyang, dia pun betulkan balik. Itu tak ada masalah, tidak batal sembahyang. Kenapa? Kerana berlaku itu dengan terlupa. Jahil tak tahu. Mana dia tak tahu kata pusing daripada kiblat ni batal sembahyang. Maksudnya macam ni, tuan-tuan sebelum ni kan tak tahu. Jadi tak apalah sembahyang sebelum-sebelum ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala ampunkan. Lepas pada malam ni dah tahu, tak boleh lah. Walaupun tu pusing dengan secara tertolak orang repuh pun batal. Jadi lepas ni kalau tetap terus sembahyang juga tak boleh lah, pasal dah tahu dah. Nyesal pula duk kuliah maghrib pula ni. Dah tahu pula. Okey, itu cerita dia. Dan kembali membetulkan dengan segera ketika itu tiada batal sembahyang. Itu pun syarat bila dia sedar, dia kena betulkan dengan segera. Contoh tadi dia terlupa. Lepas tu dia teringat, dia cepat-cepat betul. Dia terlupa, dia tengah sembahyang, dia teringat, duk gitu juga. Tak betulkan cepat-cepat, itu batal juga. Dia mesti kena betulkan segera, baru tak batal. Tetapi tuan-tuan semua, masalah menghadap kiblat ini dimaafkan dalam dua situasi. Situasi yang pertama, kita semayang ketika kita semayang sunat di atas kenderaan. Ini tak apa, tak menghadap kiblat. Semayang sunat atas kenderaan. Tuan-tuan naik kapal terbang nak pergi ke Mekah. Balik ke Mekah. Pergi ke Mekah, okeylah, mungkin dia menghadap ke arah kiblat, okey. Balik daripada Mekah, tuan-tuan, kiblat belah belakang lah. Kursi menghadap depan. Itu kita fikir logik, itulah mudah. Tuan-tuan duduk di atas kursi. Nak buat apa tuan-tuan semua di atas kursi? Ni balik daripada Mekah ni. Takkan nak tengok TV tu kan, cerita tu kan. Pusing tekan. Habis cerita dah 8 jam kan. Tak sampai-sampai lagi. Takkan nak buat tengok cerita saja. Kita baru balik Mekah ni. Buatlah benda yang bermanfaat dan berfaedah pada agama. Apa tuan-tuan nak buat? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Sembahyanglah. Sembahyang sunat hajat ke, sembahyang sunat istikharah ke, sembahyang sunat tasbih ke, sembahyang sunat mutlak pun boleh. Pada waktu itu tuan-tuan semua tak menghadap ke arah kiblat pun tak apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Duduk atas kursi itu. Dimaafkan untuk sembahyang sunat ketika mana kita dia duduk di atas kenderaan. Jadi tuan-tuan semua, sebab itu ulama-ulama hak masa sekarang ni, ulama sekarang ni, kalau mereka musafir, duduk atas kapal terbang ke, atas kereta ke, tak ada buat apa, nak bersembang banyak-banyak pun letih. Sembahyanglah Allah. Itu ulama. Kita sembang pula. Habis sembang tajuk tu. Habis semua tajuk keluar. Dengan musangking, tak musangking semua keluar. Dah. Habis kita tajuk dah. Sembang. Ada je idea dah sembang. Okey? Itu cerita dia, cerita ulama. Yang kedua, tuan-tuan semua, semayang ketika mana dalam peperangan. Itu pun tak apa. Syiddatul khauf dia panggil. Ketika mana dalam peperangan, dalam ketakutan. Jadi kita duduk tengah perang, semayang kena semayang. Tetapi tak apa, tak menghadap kiblat pun. Ada lah ke mana-mana pun. Kan kita tengah perang dengan musuh ni. Tembak musuh, pum ke sana, pusing sana, tak ada masalah. Semayang kena semayang. Ini kelebihan orang Islam, semayang kena semayang. Ustaz, semayang takut mati tembak, tak apa. Mati tengah semayang lagi bagus. Dan kadang-kadang kita rasa kalau semayang itulah Allah Ta'ala
Apabila kalau semayang tu boleh mati kita. Tapi kadang-kadang kalau semayang itulah Allah Ta'ala jaga. Sebab menang kalah, peluru kena tak kena ni tentu semua atas keizinan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tekan-tekan tak meletup dia. Kan? Itu keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak ada masalah. Kalau mati tengah semayang, alhamdulillah lagi bagus. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, insya-Allah. Dan dia pun bukanlah kata semayang tu macam tu saja, ada sistem dia. InsyaAllah. Kita belajar dah dalam bab semayang syiddatul khauf macam mana. Itu yang ketujuh. Habis selesai yang ketujuh. Yang ke-8, makan sama ada banyak atau sedikit. Termasuk dalam kata makan yang sedikit itu, makanan di celah gigi. Makanan di celah-celah gigi seperti sebutir bijan atau sebiji gula pasir, digigit atau dikunyah, kemudian ditelan, maka batal sembahyangnya dengan sebab itu. Demikian jua menelan kahak, melainkan kerana jahil akan haramnya atau terlupa. Jadi perkara yang ke-8 ini yang membatalkan sembahyang iaitu makan. Makan dengan sengaja, sama ada sikit atau banyak, batal. Contoh banyak, hak banyak lah, tahu dah banyak, makan ayam KFC seketul. Itu banyak lah tak? Sikit, walaupun sebesar biji bijan tadi. Ataupun setengah tempat dia panggil lengo, biji lengo. Yang ada, tahu bijan yang ada kat luar kuih bom tu. Itu biji bijan nama dia. Jadi dia lekat kat celah gigi kita telan dengan sengaja. Maka telan dengan sengaja tu tadi batal sembahyang. Kecil ke besar, sikit ke banyak, batal sembahyang. Ada daging kat celah gigi kita. Malam tadi kita makan daging. Bangun pagi ni sembahyang subuh, ada pula lekat celah gigi daging. Tengah-tengah sembahyang tu keluar pula daging tu. Kan? Berfikir nak buang ke nak telang. Duduk dalam mulut tu. Dalam mulut tak apa lagi pasal dia tak batal sembahyang. Dia batal melepasi makhraj ha pedas. Mana lepas nak tekak lah mudahnya. Ha pedas tadi. Jadi kita mau fikir nak telang ke nak buang. Nak telang ke nak buang. Buang sayang pula daging wagyu punya ni. Makan stik. Mahalnya. Dia pun telang gup masuk ke dalam. Batal lah sembahyang dia. Walaupun daging tu kecil, sorak 2 orat je. Sebab apa? Sebab masuk dengan sengaja. Jadi macam tu tuan-tuan semua. Jadi yang batal tadi melepasi had makhraj ha pedas. Tapi kalau tak sengaja, katalah biji lenga tu ada, keluar terus termasuk. Keluar terus masuk. Kalau tak sengaja, dia dimaafkan kalau sikit. Sikit tadi ulama kata lebih kurang sebesar biji bijan tadilah. Kalau lebih besar pada tu tak dimaafkan. Jadi contohnya biji bijan tadi ada lekat celah gigi. Kita baru bawa keluar, ingat nak bawa keluar di mulut. Bawa keluar pun tertelan tu. Memang kita tak boleh nak kontrol. Dia tertelan. Yang ni tak batal sembahyang. Kenapa? Kerana dia sikit. Kecil. Jadi kecil tu kadar macam mana ulama kata, besar biji bijan tadi kecil. Kalau besar pada tu, sengaja ke tak sengaja batal. Sengaja ke tak sengaja batal. Termasuk dalam kategori makan ni, bukan kata makan minum ni, bila kata makan ni mesti makan benda yang dimakan, tak? Maksud makan di sini telan benda masuk melepasi anak tekak. Walaupun benda tu tak dimakan. Sebagai contoh tuan-tuan semua, benda yang tak dimakan tuan-tuan. Tuan-tuan beli televisyen tu kan. Polystyrene tu ada putih-putih tu kan. Halu dia tertelan masuk. Benda tu bukan benda orang makan. Tak ada lagi orang masuk ke restoran order polystyrene satu. Polystyrene goreng. Goreng mamak. Tak ada. Mi goreng mamak ada lah kan. Tak ada orang makan benda tu. Itu benda bukan benda makan. Tapi dia masuk dan tertelan.
Walaupun dia benda bukan makan, dia batal sembahyang. Dan dia saiznya besar, melebihi daripada biji pijan tadi. Jadi termasuk dalam kategori itu juga, dia sebut di sini menelan kahak. Dia kata demikian jua menelan kahak. Kahak ni hak berketul. Minta maaf tuan-tuan semua, geli sikit. Kahak ni ada ketulan. Jadi dia beza dengan air liur. Air liur tu yang cair. Kahak tu dia ada ketulan. Sama ada kahak itu datang daripada otak, daripada atas, istilahnya disebut otak. Mana datang daripada hidung ke apa semua. Ataupun datang daripada dada. Jadi tuan-tuan semua, kahak itu yang datang daripada dada, dia keluar melepasi had, makhraj, hak pedas, hak pedas tadi, melepasi anak tekak, maka dia turun balik, kita telan balik, batal sembahyang. Dan yang atas daripada, yang diistilahkan dalam kitab fiqh, dipanggil daripada otak, maknanya datang daripada atas, kita tarik daripada hidung, keruk tarik, lepas tu mak kita telan. Itu pun batal sembahyang juga. Sebab dia ada ketulan. Jadi kalau kita jenis berkahak, sama ada kahak daripada atas, kahak daripada dada, maka sebelum kita sembahyang, kita sediakan elok-elok tuan-tuan semua tisu dalam poket. Tak tisu dalam poket. Pak, kita tarik, ambil tisu, bawa keluar. Lipat, tak dalam poket. Itu kalau masjid lah. Kalau di rumah, saya dah sebut dulu sebelum ni, kalau di rumah, tak ada masalah. Tuan-tuan nak tarik, pum, ludah belah kiri pun tak apa masalah. Itu rumah tuan-tuan semua. Lepas tu cuci sendiri ya. Tapi masjid berdosa. Sebab Nabi sebut al-buzaqu fil masjid, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah dalam masjid khati'ah, dosa. Itu Nabi sebut, khati'ah. Wa kafaratuha, dan kafarahnya menghapuskan dosa tadi, dafnuha, kita kena tanam. Maksudnya kalau masjid itu jenis lantai dia tanah, macam masjid zaman Nabi, kena gali dan tanam. Tanam kahak ludah tu tadi, kambus. Kalau lantai macam kita ni kapek, kita kena bersihkan. Kita sendiri kena bersihkan. Ataupun kita kena suruh orang. Kalau Tok Siap tak nak bersih, tuan-tuan kena bersih. Tuan-tuan panggil, ni kahak saya. Geli aku kau bersih sendiri kata dia. Tuan-tuan kena bersih sendiri. Tak wajib pun Tok Siap tu bersih. Sebab Nabi sebut kafarahnya ialah kita kena bersihkan, ataupun orang yang kita suruh. Orang gaji kita ke siapa, tak tahulah, tak kisah. Tak termasuk dalam kategori itu Tok Siap, pasal dia bukan kerja utama dia. Baik. Sepatutnya kita dulu, kita yang kena bersihkan. Jadi sebab itu tak boleh meludah dalam masjid. Kalau di rumah, tuan-tuan tarik, kalau telan, batal sembahyang. Jadi macam mana? Pusing belah kiri, tuan-tuan boleh ludah. Tapi kat bergaduh bini dulu. Abang ni ludah merata-rata, kata dia. Jadi elok sedia, elok awal-awal lagi tisu ke sapu tangan, sedia dalam poket. Tapi kalau masjid, begitulah situasi dia. Kalau tak ada tisu Ustaz, macam mana nak buat? Tisu tak ada. Kita dah sembahyang dalam masjid ni, tiba-tiba khop, tak boleh nak buat. Okey, ludahlah tempat lain, buanglah tempat lain, dalam lengan baju ke apa ke, tariklah. Itu disebut dalam kitab. Kalau tidak, tuan-tuan telan dan sembahyang semula. Telan, berhenti sembahyang dan sembahyang semula. Itu cara, payah juga masalah kahak ni. Baik, selesai. Yang ke-9, minum sama ada banyak atau sedikit, melainkan jahil atau terlupa. Ini sama dengan makan tadi. Kalau makan sedikit dimaafkan, minum tu sedikit dimaafkan. Jadi macam mana minum sedikit? Ini pada uruf. Kalau rasa sikit, tu dimaafkan. Jadi orang kata ni minum ni sikit lagi, dimaafkan. Mana setitik, 2 titik lah kot, tu dimaafkan. Kalau setengah botol air Pepsi, itu bukan sikit. Tengok-tengok, air Pepsi ni banyak ni, tinggal separuh. Itu maknanya
Bukan sikit dah tu. Jadi sama juga masalah minum ni sama dengan makan tadi. Makan kalau sengaja sikit ke banyak batal. Minum pun sikit ke banyak kalau dengan sengaja batal. Kalau tak sengaja yang sikit saja dimaafkan, yang banyak tidak dimaafkan, tetap batal juga sembahyang. Yang ke-10, tertawa dengan bunyi yang boleh mengeluarkan suara mengandungi 2 huruf atau 1 huruf yang boleh memberi faham. Tertawa ni sebahagian kitab dia tak sebut sebab dia masuk dalam kategori bercakap yang kita telah sebutkan dahulu. Maksudnya bercakap itu mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara itu yang lain daripada Quran, doa dan zikir, 2 huruf walaupun tidak dipahami ataupun 1 huruf yang dipahami. Itu dah belajar, kita dah sebut pada kuliah sebelum ini. Jadi masuk dalam kategori ketawa gelak ni bila keluar 2 huruf. He 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 he, tu 2 huruf tu. He 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 kan? He he haya haya haya. Tu Arab tulis. He 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 he. Itu dah 2 huruf, maka batal lah sembahyang. Sama macam bercakap begitu juga. Jadi sebab tu setengah kitab tak sebut ketawa. Tuan aku belajar tu tak ada pula sebut tertawa ni. Ya, tertawa ni masuk dalam kategori bercakap. Melainkan ketawa yang terdorong. Maksudnya tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal. Memang tak boleh nak kawal gelak tu. Ada benda lucu sangat. Jadi kita pun tak boleh nak kontrol. Tertawa. Dan tak boleh nak kontrol tadi tu sedikit. Sedikit yang tak dapat dielak dan tak boleh ditahan. Maka tiadalah batal sembahyang. Dia sembahyang buka TV. Tengok Maharaja Lawak pula. Tutuplah TV tu tengah sembahyang kan. Memanglah Maharaja Lawak buat lawak, dia tak boleh nak tahan gelak dia. Keluarlah sikit. Hihi tu sikit lagi kan. Itu dimaafkan. Pasal apa? Pasal tak boleh nak kontrol. Tapi kalau ha dah, memang tak boleh kontrol pun batal sembahyang. Kenapa? Kerana dah dikira sebagai banyak. Baik, yang ke-11 murtad wal iyazabillah. Murtad maksudnya keluar daripada agama Islam. Jadi seorang itu boleh keluar daripada Islam dengan melakukan salah satu daripada 3 perkara, iaitu melalui perbuatan, perkataan dan i'tiqad. Jadi dia kata begini, sama ada dengan perkataan. Murtad tadi dengan perkataan. Macam dikatanya Tuhan itu salah satu daripada 3, Trinity. Salisu salasah. Kalau dia kata kod bahasa Melayu, dia batal dengan 2 sebab. Pertama, sebab cakap. Yang kedua, dengan sebab murtad. Kalau dia kata dengan bahasa Arab, mungkin tak jadi batal lagi dengan sebab cakap, tapi batal dengan sebab murtad. Dia kata Tuhan tu salah satu daripada 3 elemen, Trinity, yang dipegang oleh Kristian. Orang Kristian kan percaya Tuhan tu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Tuhan Mak. Ke Ruhul Kudus gitu, tak ingat saya. Orang Kristian tahulah. Orang yang belajar pembandingan agama. Tapi salisu salasah, Quran sebut. Tuhan tu salah satu daripada 3. Allah tu salah satu daripada 3 unsur. Itu kepercayaan Kristian. Adapun Allah, kita orang Islam ni tuan-tuan semua, kita percaya qul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang satu. Tak ada elemen yang lain. Yang Tuhannya tak ada. Dan ajaran sesat dalam Islam pun ada. Yang percaya Allah menjelma dalam badan manusia. Dia panggil al-ittihad. Tuhan menyatu dalam manusia. Ini ajaran sesat. Ajaran sesat. Jadi ajaran sesat ni dia kata Tuhan ni bersatu dalam jiwa dia. Ini lebih teruk lagi daripada Kristian. Kristian tuan-tuan semua Tuhan masuk dalam ruh ataupun dalam badan Nabi Isa alaihissalam saja. Yang lain tak. Tapi ajaran sesat yang dibawa oleh puak-puak sufi, ahli tasawuf yang sesat. Bukan semua yang sesat. Dia mengatakan tuan-tuan semua Tuhan dah menjelma dalam badannya.
Jadi oleh kerana dia dah Tuhan, tak payah sembah Allah Ta'ala, tak payah semayang. Nak semayang buat apa? Aku dah Tuhan, kata dia. Itu yang tak semayang tu. Kita sembah-sembah ni, sembah Allah orang yang belum sampai makam. Tak sampai makam ni semayanglah. Bila dah sampai makam, Tuhan dah masuk dalam jiwa dia, menyatu dah, bersatu Tuhan dengan dia, ittihad dia panggil, dah bersatu. Buat apa semayang lagi? Dia dah Tuhan. Jadi pengikut pula hak jadi sesat, dia Tuhan dah masuk dalam tok guru kita. Itu yang pergi sembah tok guru tu. Ya ayah pin ni asal macam tu, tuan-tuan semua. Ajaran je. Nama dia dalam kitab ada dipanggil ittihad. Tuhan tu menyatu dalam badan dia. Tapi dia punya cakap tu pusing, tak ada bunyi macam tu lah. Kalau dia kata awal-awal lah, ittihad tu orang dah tak ikut awal-awal lagi. Jadi tuan-tuan semua itu murtad waliyazubillah. Yang seterusnya, atau dengan perbuatan seperti menyembah berhala. Tengah semayang dia murtad, batal semayang dia. Macam mana boleh jadi? Contohlah, dia tengah semayang, dia semayang depan tiang. Kata tiang ni, dia semayang depan tiang. Suatu bila kita nak semayang, kalau kita semayang tak berjemaah lah, kita jangan semayang betul-betul depan tiang. Kita sunat semayang menghadap sesuatu. Tapi jangan benda sesuatu tu betul-betul depan kita. Sunat kita ambil separuh. Yang dipanggil sutrah. Sutrah kita belajar dulu. Jadi semayang menghadap sutrah ni sunat. Tiang ke dinding ke. Tapi kalau benda tu tiang, pokok ke, kita ambil separuh badan kita, belah kiri, belah kanan tu tak menghadap. Supaya tuan-tuan semua takut, syaitan ni masa kita sujud, turun sujud, syaitan datang bisik. Dia datang bisik. Sembah tiang tu. Kita pun takut-takut kan. Hati manusia ni macam-macam. Mungkin kita kata takkan kita nak tergoda dengan macam tu. Tapi tuan-tuan semua manusia ni macam-macam. Jadi ada yang tergoda dengan bisikan syaitan. Dia pun masa sujud tadi, dia pun niat sujud kat tiang tadi. Jadi murtad lah. Waliyazabillah. Semayang yang dia tengah semayang tadi dah batal. Bila batal semayang tu, dia kena berhenti. Pertama, dia kena mengucap balik. Kalau dia intikad macam tu. Kalau waswah lain. Dia kena mengucap balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam balik dan kena semayang semula. Yang ketiga, berlaku dengan azam. Seperti bercita-cita. Besok hendak masuk Kristian. Besok ni rasa nak masuk Kristian, dia kata. Dalam hati dia. Nak pergi gereja, esok hari Ahad nak pergi gereja, nak baptis di gereja, nak masuk Kristian. Memang dia bulat dah dalam hati besok nak masuk Kristian. Waliyazabillah. Maka tak tunggu besok. Bukan besok baru dia murtad. Waktu dia bulat tadi tu dah murtad dah. Waktu dia dah bulat, tahu bulat maknanya pegang etikad betul-betul dalam hati azam dia besok nak pergi masuk agama Kristian, maka waktu dia azam bulat tadi dah Kristian dia dah kafir dah. Waliyazabillah. Berbeza dengan Islam. Islam azam saja tak masuk. Sebab tu Abu Talib dah ada azam nak masuk Islam. Tapi main was-was kan. Kan apa kaum aku kata kalau aku masuk Islam. Akhirnya tak mengucap. Jadi siapa saja yang berazam tak mengucap, jadi mazhab ahli sunnah dia tak jadi Islam. Baik, habis 11. Kemudian kata dia, ada lagi beberapa perkara. Isyak dah? Belum ke? Bunyi ya? Belum lagi? Lagi seminit. Dan ada lagi beberapa perkara yang membatalkan sembahyang, seperti memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja, seperti i'tidal dan duduk antara dua sujud. Jadi dia kata ada lagi lah. Ini sebelah ni ada disebut dalam kitab yang ringkas ni. Tapi kalau nak hitung semua sampai 40 perkara membatalkan sembahyang. Banyak lagi. Jadi dia kata ada lagi lah yang lain. Contohnya iaitu memanjangkan rukun pendek. Dalam sembahyang
rukun perbuatan ada 2 rukun pendek. Yang lain perbuatannya panjang. Qiyam, berdiri panjang. Rukuk panjang. Sujud panjang. Yang pendeknya apa benda? Yang pendeknya ini iaitu duduk antara 2 sujud dan i'tidal. Jadi 2 rukun ni tak boleh kita panjangkan. I'tidal, habis saja doa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ard. Wa mil'a ma bainahuma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas sana'i wal majdi wa anta ahakum biha. Sampai habis tu. Habiskan tu, tak boleh dah kita panjangkan lagi. Nak baca doa yang lain lagi. Melainkan untuk baca doa kunut, itu bab lain. Kalau dia panjangkan lagi, maka batal sembahyang dia. Ini jarang berlaku lah. Tapi kalau ada orang buat macam tu, dia nak panjangkan. Okey, yang keduanya duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Jadi dia tak boleh panjangkan. Habis Rabbil firli warhamni itu habis, terus sujud. Kalau dia panjangkan lebih pada itu, panjang tu maksudnya melebihkan lagi daripada kadar baca, lepas dia baca doa tu tadi, dia panjangkan lagi kadar baca tahiyat. Jadi kalau orang baca tahiyat muat, hak dia panjangkan lagi tu. Bukan kira daripada awal tu dah, kira lepas pada habis zikir tadi, dia panjangkan lagi. Panjang tu kadar mana? Kadar kalau orang baca tahiyat, muat baca situ. Itu batal sembahyang. Jadi habis, senang je habis zikir tu sujud. Tak payah kita panjangkan lagi. Lagi dia kata makmum ketinggalan daripada imamnya sampai habis 2 rukun atau mendahului imam dengan 2 rukun dengan tiada uzur. Dan termasuk juga dalam perkara membatalkan sembahyang, cepat daripada imam 2 rukun fi'li, lambat daripada imam 2 rukun fi'li. Itu pembatal. InsyaAllah dia punya perbahasan tu panjang akan disebut di dalam bab sembahyang berjemaah nanti. Cuma asasnya macam tu. Tak boleh lewat pada imam 2 rukun, tak boleh cepat daripada imam 2 rukun fi'li. 2 rukun perbuatan. Sebagai misal contoh, tu imam dah sedang qiyam ni. Kita rukuk. Rukuk baru ada awal. Kita i'tidal, komplit 1 rukun. I'tidal, rukun kedua, tapi tak komplit lagi. Kita turun pada sujud, imam duk qiyam lagi. Maksudnya dah 2 rukun fi'li. Kita sujud, tu imam duk qiyam lagi, duk baca surah lagi, maka batal lah sembahyang. Itu dia panggil cepat daripada imam 2 rukun fi'li. InsyaAllah nanti kita akan sebut dalam bab sembahyang berjemaah. Kalau kurang daripada 2 tak batal. Cuma boleh jadi makruh, boleh jadi haram, tapi tidak batal. 2 rukun fi'li batal. Wallahu alam tuan-tuan semua. Setakat itulah insya-Allah, isyak dah masuk. Jadi kita jumpa bulan depan pula lah, sambung dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.